Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke yang bersama dengan saya malam ni? Saya tak sempat live siang tadi. Banyak urusan, ada uruskan registration student baru masuk sebagainya. Kelas pun dah start, semester baru. So, saya ambil peluang malam ni sekejap untuk share something. Okay, ni just borak santai lah. Okay, saya terpanggil untuk share tentang apa nak buat bila keadaan di luar kawalan. Okay, biasa kan, kalau siapa kat sini, seorang ibu, seorang isteri. Waalaikumsalam, Ita Yuliani. Hai, apa khabar? Malam ni tak tidur lagi. Alright, saya sekejap lagi kena prepare tidur dah. Cuma saya rasa saya nak share sekejap malam ni. Okay, so kalau macam saya letak diri saya lah, situasi saya kat sini, mungkin ramai juga para ibu, isteri, yang mana kita dalam rumah tangga ni yang banyak in charge untuk urusan anak-anak kan, urusan suami. Sebenarnya banyak terpikul di bahu seorang isteri ataupun seorang ibu. Setuju ke setuju? Kan? Kitalah yang akan arrange nak makan apa, nak masak apa, anak nak buat homework, nak uruskan anak, hantar anak sekolah. Biasanya kebanyakan kita sekarang ni tanggungjawab sebagai seorang wanita yang bergelar ibu dan isteri ni sangat besar. Sebab betul suami mencari rezeki, tapi kebanyakan urusan rumah tangga, urusan di rumah ni banyak diserahkan kepada kita. Betul ke betul? Memanglah, okay, sekarang ni saya, kalau dulu saya PJJ, memang mostly kat saya. Tapi bila kami dapat duduk sekali ni, saya dah start outsource lah. Tapi still, kadang-kadang keputusan tu kita yang kena buat. Kita nak kena aturkan, okay, jadual anak. Lepas tu anak pagi balik, nak transit ke, nak hantar dia ke sekolah agama, nak pergi tuition semua. Kebanyakannya rely on ibu, betul? Rely pada isteri. Okay, so sebenarnya tanggungjawab kita sebagai wanita ni, dia bukan tanggungjawab, tugasan kita ni dah makin bertambah. Kita dah ada kerja di pejabat, ditambah pula dengan urusan anak-anak, urusan suami pun kalau yang jenis yang demand kan, yang jenis yang perlukan, dia punya bahasa cinta dia perlu kena serve kan, nak kena baju nak digosok oleh isteri, makan kena isteri sediakan kan. Maksudnya mungkin dia punya bahasa cinta kat situ. So isteri ni kena penuhi maksudnya dia memenuhi bukan saja keperluan untuk anak-anak, tapi untuk suami juga. Banyak dia nak fikir, banyak yang dia kena aturkan dalam jadual dia. So saya nak share, saya tak terlepas daripada rutin sedemikian. Okay, cuma saya nampak bila saya dah belajar sedikit sebanyak macam mana nak uruskan masa, nak setkan priority. So saya dah mula sedikit demi sedikit, saya dah aturkan apa benda yang mungkin maid boleh buat ataupun anak saya sendiri boleh lakukan. Okay, ada sedikit outsource. Cuma akan ada tiba masa yang mana kita punya jadual sangat pack dan apa yang kita plan tu tak menjadi. Jadi macam tiba-tiba macam tak boleh nak handle. Okay, mungkin kita dah plan cantik ni, tapi in between tu ada benda datang, yang mana yang kita tak jangka lah. Okay, urusan-urusan yang kita kena settlekan. So benda tu out of our hand, kita tak boleh nak handle seorang-seorang. Rasa macam dah tak mampu dah. Okay, siapa pernah rasa macam tu? Ya Allah, letihnya aku ni tak larat dah.
Rasa penat dan burn out kan. Okay, saya perasan okay, kita terlalu bergantung pada kemampuan ataupun kudrat kita yang sangat limited. Betul, kita sekarang nak jadi wanita pencipta. Kita bukannya peminta-minta. Okay, ramai kat sini mungkin dah nak jadi pencipta, nak create, nak jadi proaktif, tak nak tunggu. Kita nak jadi independent, emotionally independent, financially independent. Betul. Tapi kadang-kadang kita lupa yang kita terlalu, kita terlalu bergantung 100% pada kudrat kita yang sangat terhad. Kita lupa yang kita ni makhluk yang kita ni adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita lupa yang kita ni makhluk yang mempunyai tenaga, masa yang terhad. Kita nak buat semua. Kita nak buat semua. Kita nak perfect. Kita nak aturkan kalau boleh from A to Z. Kalau boleh jadual tu betul-betul macam aku nak. Kita jadi pengatur. Kan? Siapa kat sini yang memang jenis control? Bukan saja queen control. Kita control bukan saja aktiviti apa yang suami buat, apa anak buat, kita sendiri pun kita control. Semua kita nak macam semua mesti in order lah. Tak boleh lah lari sikit. Okay, bila dah macam tak boleh nak handle, dah burn out kan. Saya baru lepas rasa kan, mesti mak tak boleh lari punya. Saya pun sama. Tapi bila saya belajar satu konsep, saya teringat satu konsep. Sampai satu tahap tu kan, saya rasa penat sangat. Bila saya nak buat tu, kenapa ya Allah, aku rasa macam tak larat sangat. Sampai macam terduduk saya. Penatnya anak kat sekolah, cikgu telefon. Anak ni adalah macam dia ada sikit problem kat sekolah, macam certain thing dia, macam anak saya yang tadika ni, dia baru bertukar tadika tempat baru, so ada benda yang dia tak boleh adapt. So cikgu minta saya datang untuk dengar, cari solution lah macam mana nak bantu anak saya ni untuk supaya dia tidak supaya dia lebih senang untuk adapt lah. Dia macam protes untuk belajar di tempat baru sebab mungkin suasana baru. Okay, dia refuse untuk adapt. So macam-macam benda lah, dan benda dengan kerja yang datang tiba-tiba. Jadi saya macam wow, saya rasa sangat ni saya lah tu semua nak kontrol kan. Sebenarnya kita ni sama je. So saya nak cerita sikit. Benda ni saya rasa macam sangat menyesakkan. Sebab biasa kalau suami saya, dia banyak urusan-urusan sekolah anak ni, dia lepaskan kat saya. Kita sebagai ibu ni kan, so biasanya ibu yang akan berurusan dengan cikgu dan sebagainya. So kita dengan kerja, kita dengan bebanan kerja kat office lagi apa semua kan. So apa yang saya buat ialah, saya teringat pasal surrender. Bila keadaan di luar kawalan sampai tahap kita tak boleh nak handle dah, masa tu kita nak cari siapa? You rasa? Masa tu kita tak rasa semua orang boleh tolong kita. Semua orang pun ada kesibukan masing-masing. Masa tu kita akan terduduk, kita akan menangis, kita akan merayu. Baru kita ingat bahawa kita hanya ada Allah. Suami pun belum tentu boleh tolong, dia pun sibuk. Kan? Kita nak salahkan dia. Dia pun sibuk, dia sibuk mencari rezeki juga. Kalau kita nak play victim, kita boleh je blaming each other kan. You lah ni, I semua buat. Kan dulu kan suami datang balik penat-penat kerja, kita pun you tahu tak kat sekolah ni anak macam ni, I dah lah ada kerja ni, and then nak kena masak lagi, nak kena apa lagi kan. So kalau kita tak sedar, kita akan play victim.
Kan? Play victim ni maksudnya pilih untuk jadi mangsa lah, mangsa keadaan. Bila kita penat apa semua, we start to blame benda tu, benda ni, benda ni. Dan kalau kita sedar diri, kita akan sampai satu tahap kita akan terduduk. Siapa yang boleh tolong kita? Siapa yang boleh tolong kita? Kat situ datangnya apa? You akan datanglah surrender. You tak boleh buat apa. You cannot control benda yang hidup kita ni, kita hanya jalani sahaja. Lupa satu benda, yang bahawa Allah itu adalah Maha Pengatur. Yes, bukan saya kata kita hanya serah bulat-bulat pada Allah tanpa kita berusaha. Itu konsep yang salah. Tapi kita hanya jalani, kita hanya menjalani. Saya terpanggil, bila saya teringat balik, ya Allah, ni benda ni saya real situation. Saya hanya share benda yang berlaku dengan diri saya. Saya share ni apa pengalaman saya. Okay? So bila saya dalam keadaan macam tu, saya terduduk, saya kata, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, aku tak mampu, aku tak tahu dah ni, benda yang aku buat lain jadi lain yang aku plan, lain yang aku jadi. Aku try my best, I have tried my best nak buat the best, tapi benda turn out jadi macam ni semua. Ya Allah, aku tak faham apa perancanganmu. Saya cakap macam tu, ya Allah, aku tak faham apakah perancanganmu ni, ya Allah, tolonglah, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Masa tu lah you baru tahu yang you kena surrender pada yang Maha Pengatur, kan? Al-Muqtadir. Jadi saya masa tu dalam keadaan macam tu, semua benda saya masa tu, ya Allah, aku tak tahu nak buat apa dah. Anak aku, suami aku serahkan semuanya padamu, ya Allah. I've tried my best. Kita dah buat yang terbaik. Allah Maha melihat, tapi Allah yang Maha mengatur. Kita boleh jadi pengatur, tapi end result dia ditentukan oleh yang Maha Pengatur. Okay? Kita ada lagi yang ke atas tu, yang akan mengatur. So we have to surrender to the source. Okay? So sebenarnya dia macam alam lah sebenarnya. Bila you tengah burn out semua tu, Allah nak ingatkan kita, come back to me, kan? Kembalilah pada aku. Akulah yang Maha Pengatur. Walaupun kau pengatur dalam urusan rumah, tapi sebaik-baik pengatur adalah yang Maha Pengatur. Kan? Sekarang ni apa yang saya buat ialah saya akan start my day dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya start dengan tu. Kata urusan hari ni aku jalani, dan aku serahkan semua usaha aku ni untuk dinilai dan ditentukan oleh Allah, ditentukan olehmu Tuhan, untuk apa panggil, untuk guide kita, untuk set the best untuk kita. Kita dah buat, tapi end result bukan di tangan kita. So bila you serah bulat-bulat, you akan rasa satu beban tu macam lifted. Okay, you akan rasa, wah, you just go with the flow. Ini apa yang saya rasa bila saya talk tu, bila saya mula bercakap begitu, kan, bila saya dah mula berbicara, ya Allah, aku serahkan semuanya padamu, ya Allah. Saya bukan nak jadi ustazah ni, tapi saya cakap macam, bila kita dah betul-betul surrender, kan, sebab kita ni kadang-kadang kita rasa kita surrender, tapi we are not totally surrender. Kita masih memegang, kita masih lagi memegang, kita masih lagi nak kalau boleh, kita ada expectation. Kita nak kalau boleh benda tu jadi seperti mana yang kita nak, kan? We have the expectation. Itu yang menyebabkan kita rasa sedih, marah, geram. Kita nak blame other people because we have expectation. Sedangkan kita tak tahu apa hadiah di sebalik ketentuan yang kita dapat tu. Dia bukan happen for no reason.
Diri ni sebenarnya Allah banyak sebut pasal dalam Al-Quran, ada banyak pasal orang yang bertawakal ni kan. In fact kalau you selalu amalkan ayat 1000 dinar kan, okey, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan, menolong dia, menyelamatkan dia. So kita sometimes kita lupa benda ni. Saya sendiri lupa untuk berserah. Kita rasa kita dah cukup kuat untuk control everything. Tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba penat, tiba-tiba berlaku something kita tak dapat buat, tak dapat perform. So adakah benda tu kita boleh control? Kita tak boleh control. That's something that uncontrollable, beyond your control. So pasti masa tu siapa yang kita nak bergantung? No one. You have no choice but surrender. You hanya boleh surrender. Sebenarnya bila you surrender, bila you let go, okay, saya nak bagi tahu pengalaman saya. Bila saya dah lepaskan semua, saya kata, ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik, aku serahkan padamu semua. Aku tak tahu kenapa jadi macam ni, kan? Betul, Maisarah Fahmi kata betul. Tiba-tiba yang saya rasa tunggang langgang tadi tu okey balik. Yang pada asalnya saya ada sedikit pertelingkahan, argument dengan suami saya, okay, yang mana menyebabkan saya rasa tertrigger, saya rasa sedih sangat, saya rasa macam, ya Allah, aku dah buat yang terbaik, kenapa resultnya macam ni, aku ni. It turns out like macam tiba-tiba bila saya dah lepaskan semuanya, saya serahkan semuanya, tiba-tiba suami saya message saya, cakap elok-elok, reconcile balik. So macam, ya Allah, magic happen tau. Anak yang kita rasa, yang kita duk marah-marah kan, kita stress kan, kita nak control. Kenapa anak aku ni susahnya nak sit down tuition, nak duduk elok-elok, belajar, buat kerja rumah semua. Memang kalau kita kan mak-mak biasalah kan, membebel sebagainya kan. Bila saya dah melepaskan, boleh pula dia sit down buat kerja rumah, buat homework without bebelan saya. Subhanallah, subhanallah. Itu bukan kuasa saya. Itu bukan kuasa saya. Saya mengatur, punyalah penat saya duk mengatur orang dalam rumah ni supaya ikut jadual ke, so ikut, maksudnya yang kita rasa ideal bagi mereka kan. Punyalah susah aku mengatur. Bila aku let go, elok je semuanya. Subhanallah, subhanallah. You all pernah rasa macam ni? Cubalah. Saya bagi sesiapa yang rasa dirinya terlalu keras lah kan, rasa berkeras kan, nak kontrol, nak perfect, nak apa semua. Cuba cuba buat. You lepas you dah buat something tu, you just surrender je. Dan surrender dan terimalah magic-magic, insya-Allah. Allah ni suka sangat kita serah bulat-bulat pada dia sebenarnya. Bukan jangan tak berusaha, sebab Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum tu tanpa dia sendiri yang mengubah kan. Tanpa kaum tu sendiri yang nak berubah. Tapi saya nak bagi tahu, resultnya bukan kita, bukan di tangan kita. Kat situ menentukan bahawa sama ada kita ni betul-betul bertawakal atau sebaliknya. So janganlah pikul something yang beban yang tak sepatutnya you pikul. Okay, kita manusia ada had dan limit. Kita tak mungkin boleh satisfy semua orang, even satisfy semua kehendak diri kita sendiri. Okay, belajar untuk melepaskan. Belajar untuk melepaskan. Kadang-kadang benda bila kita lepaskan tu elok je.
Okay, tak kira lah pasangan ke, anak-anak ke, anak murid sekalipun, kan. Kita duduk sibuk nak mencorakkan mereka, nak mengaturkan mereka, sampai penat, sampai sakit-sakit badan, sampai apa? Sampai diri sendiri terkorban. When the time you let them go, sebenarnya you let go diorang ni sebenarnya, you biarkan, you let go tu maksudnya betul-betul serahkan pada Allah untuk tentukan. Bukannya maksudnya you still nak control ke apa, tak. Okay. Saya rasa ada lagi mereka-mereka yang lebih pengalaman, mungkin boleh share dengan kawan-kawan kat sini. Itu saya punya apa panggil, my own experience lah. Okay. Saya sangat suka sebenarnya surrender konsep ni, sebab saya rasa ringan sangat bila saya dah mula surrender, kan. Saya rasa, ya Allah, lepas semua beban-beban ni. Stres tempat kerja ke apa ke, takut ni dengan bos ni, kan. Sebab tak dapat perform ke apa ke. Kita dah cuba tapi kita tak meet, kan. Tak dapat meet the deadline ke apa ke. Sekarang ni bila saya mengamalkan konsep surrender ni, saya lebih berani. Berani tu maksudnya saya tak takut bercakap benar. Saya tak takut. Saya tak lebih macam kalau dulu mungkin saya defensif. Sekarang saya just, alhamdulillah, saya lebih berani untuk to be honest. To be frank. Tak ada niat nak buat semata-mata nak please orang ke apa ke, tak. Sangat best sebenarnya surrender ni. Okay, sangat best bila you surrender. Okay. Alright, itu saja saya nak share. Terima kasih semua kerana menemani saya malam ni, kan. Maisara, Hana Hussein, kan. Okay, thank you. Betul, sorry saya lambat baca ni. Memang kita akan jatuh tersungkur saat itu. Tanpa ilmu memang susahnya nak bangkit dan berserah, kan. Sebab kita terlalu kontrol, kan. Kita terlupa. Bila dah terjatuh, terduduk, baru kita teringat, ya Allah, baru kita nak kembali kepada Sang Pengatur, yang Maha Pengatur. Kita manusia macam itulah. Kita perlu diingatkan supaya kita sentiasa sentiasa berhati-hatilah. Maksudnya dalam kita nak mengatur tu, kita kena sedar bahawa yang akhirnya semua yang kita buat tu akan ditentukan, akhirnya dia punya result akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, thank you semua. Yes. Assalamualaikum, selamat malam Intan, Syafinas. Okay, semoga anda dilapangkan dada, dilapangkan fikiran, okay, diberikan ketenangan. Lapang ni sangat penting tau, sebab kita hari-hari berfikir. So bila kita bertawakal ni, Allah angkat semuanya jadi lapang fikiran. Bila dah lapang, barulah you boleh fikir dengan lebih dengan lebih tenang. Okay, you lebih sedar, you lebih tenang, you lebih bijaksana. Okay, sebab kita ni tak boleh berfikir dengan bijak, sebab kita terlalu banyak tau dalam kepala ni. So kita tak tenang. That's why kita buat keputusan pun entah apa-apa kadang-kadang. Kita buat keputusan entah apa-apa bukan sebab kita tak ada kebijaksanaan tu, sebab kita tak tenang, kan. Berserabut. Sebab kita nak control everything. Kan, kita nak control everything, kita pula nak take over pula Sang Maha Pengatur. Kita bukan tak boleh mengatur, kita boleh. Kita hamba yang Maha Pengatur. Tapi kita kena ingatlah, kita ada tenaga, masa yang terhad. Sebab tu kita kena ada priority. Yang lain-lain tu minta Allah uruskan. Tawakal pada Allah. Okay, insyaAllah semua. Okay, thank you Ita. Daripada tadi lagi teman saya ni. Okay, sayang anda semua. Saya doakan anda tidur dengan
penuh kedamaian, dilapangkan seluas-luasnya. Diangkat semua beban-beban you all. Kan? Okay. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next live.